A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengungkapkan kalimah Alhamdulillah atau kalimah syukur, yang mana ianya merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Itu ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, yang mana ulama bagi tahu Allah mengajar secara khusus ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz ataupun menggunakan perkataan, iaitu perkataan tersebut tidak lain tidak bukan adalah Alhamdulillah. Dalam surah Al-Fatihah itulah Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi penyebab kita mendapat nikmat-nikmat yang lain. Dalam masa yang sama juga bertambahnya keberkatan hidup kita selaku hamba kepada Allah yang tak lekang. Hari-hari kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nikmat tersebut kita dapat sikit apatah lagi banyak. Kerana apa? Kerana ianya datang daripada Allah. Itulah yang terbaik untuk kita pada hari itu, saat itu, waktu itu, atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita bersalawat kata Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Seterusnya, marilah kita sama-sama bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah izinkan kita pada kali ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi perbahasan kitab Ilmu Sifat 20. Ilmu Sifat 20. InsyaAllah kita akan sambung pada hari ini. Sebelum pada itu, seperti biasa, kita ambil satu ataupun dua mutiara hikmah sebelum kita masuk perbahasan kitab kita ini. Mutiara hikmah yang pertama, qala Hakim, berkatalah seorang ahli bijaksana, in ta'ibta fil birri fa inna ta'aba yazul wal birru yabqa wa in taladzata bil ithmi fa innal ladzata tazulu wa yabqa al ithmu. Apa dia? Disebut sini, jika kamu merasa letih, inta'abta, jika kamu merasa letih buat benda, fil birri, dalam membuat kebaikan ataupun dalam melakukan kebaikan, fa inna ta'aba, sesungguhnya keletihan itu yazul, akan hilang, wal birru yabqa, dan kebaikan itu akan terus kekal. Disebut jika kita rasa letih buat benda baik, ingatlah keletihan itu akan hilang. Yang tinggal apa dia? Kebaikan itu akan kekal. Kemudian sambung lagi, sekiranya kamu merasa seronok berbuat dosa, seronok berbuat ataupun melakukan perkara-perkara yang ditegak, dilarang, maka disebut sini, sesungguhnya fa innal ladzata, sesungguhnya keseronokan itu
jua tazulu, jua akan hilang. Wa yabqa al-ithmu, dan dosa akan terus kekal. Dalam ayat dia tu, kalau kita betul menghayati maksud tersirat dan tersurat yang dia sebut tu, dalam maknanya, besar kesan dia kalau kita betul-betul mendalami ayat ini ataupun perkataan ini. Dia sebut jika kita rasa letih buat benda baik, letih tu letih setara mana pun, letih akan hilang, tapi kebaikan itu akan kekal. Buat benda seronok pula, buat benda dosa pula, tapi kita rasa seronok betul buat dosa tu, adakah seronok tu akan kekal? Tidak juga. Seronok tu akan hilang juga, macam letih tadi. Seronok pun akan hilang. Dan yang kekal apa pula? Dosa pula kekal. Buat baik rasa letih, tak menjadi masalah. Letih tu akan hilang, bukan 24 jam akan letih. Nak sembahyang 5 minit je, letih 5 minit je, hilang letih yang 5 minit tu. Yang kita dapat apa dia? Kebaikan kekal. Bila sebut kebaikan kekal ni, sebagai contoh kita ambil pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ianya kekal. 5 minit kita letih, tapi di sisi Allah pahala tersebut kekal. Manakala buat dosa pula, buat dosa bukannya seronok tu berpanjangan. Tapi kita nak buat benda tak molek je lah, rasa seronok sangat melanggar perintah Allah. Antaranya apa? Contoh, tak semayang. Tadi semayang 5 minit orang letih, sekarang kita tak semayang 5 minit. Mana ingat seronok 5 minit? 5 minit rasa seronok, tapi seronok tu hilang juga. 5 minit tak berasa benda, tapi kesan dia besar. Apa dia? Dosa pula berkekalan untuk kita. Tu dia. Mudah-mudahan ayat yang kita dengar hari ni dapat menyentuh jiwa kita tu. Dia main pusing-pusing gitu je. Pusing-pusing. Ada kalanya umpah hak jenis gini ataupun ayat jenis gini ada juga mengena. Dia tuju mana-mana hati orang. Dia ada belaka. Mutiara hikmah ni boleh belaka. Kadang orang yang educated sikit, orang yang berpelajaran tinggi tu, dia nak ayat hak bombastik sikit, ayat hak yang nampak terpelajar lah. Hak golongan sederhana, cara ayat sederhana. Hak golongan hak yang biasa-biasa, ayat biasa-biasa. Kita cuba je mana-mana, kita bagi tahu je pada semua, mudah-mudahan adanya kebaikan di sana, ya. Kita ambil satu lagi. Qala Hakim juga, seorang ahli bijaksana bagi tahu, al-i'tiraf bil khata'i fadilatun. Pendek je. Al-i'tiraf bil khata'i atau bil khata'i fadilatun. Apa dia? Mengakui kesilapan itu adalah satu kelebihan. Kita mengakui kesilapan adalah satu kelebihan. Kita akui benda yang kita buat tu salah. Pada orang kata, awak mengaku salah, malulah, lekeh lah, orang patut tak payah cerita kesalahan ni. Tak, kita akui benda kita buat tu ya salah, minta maaf saya buat ni salah. Itu satu kelebihan. Itu kalau kita dengan sama manusia. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi-lagi lah. Kita dah tak sembahyang subuh pagi tadi, tak mengaku kita buat tak mengaku kita buat salah. Tak payah nak ganti-ganti sembahyang, tak payah nak beristighfar, tak payah nak buat apa-apa pun. Pada kita macam kita tidak buat salah. Tak sembahyang Jumaat tak menjadi masalah, sebab pada kita tidak menjadi kesalahan. Mana kita tak akui apa yang kita buat itu salah. Pada kita benda kita buat tu betul. Tak sembahyang subuh betul, tak sembahyang Jumaat betul, tidak menutup aurat betul, berkata benda-benda tak molek betul. Maka bila kita merasa betul berlaku, bila kita nak minta ampun kepada Allah? Bila kita rasa betul berlaku, bila kita nak minta maaf sama manusia? Sebab apa? Sebab kita rasa kita di pihak yang benar, benda yang kita buat tu betul. Kita mengata orang betul, kita menghina orang betul, kita cakap tak molek kat orang betul. Itu juga salah satu tanda
diri kita itu orang yang mempunyai sifat angkuh, sombong. Kita tak akui benda yang kita buat itu salah. Ataupun Allah malulah kalau nak pergi minta maaf dengan dia. Nampak? Itu sifat orang sombong lah. Kerana malu tak payah minta maaf kita. Walaupun benda kita buat itu salah. Nampak? Sifat-sifat sombong ada pada diri kita. Cuba buang, cuba latih tuan-tuan. Perkara tersebut tidaklah menjadi sesuatu kebanggaan ataupun keseronokan, ataupun ianya akan memberi faedah untuk akhirat kita. Tidak langsung. Mudah-mudahan satu ataupun dua mutiara hikmah yang kita dengar pada hari ini dapatlah memberi sedikit sebanyak pengajaran ataupun keinsafan kepada kita, insya-Allah.